untuk mendapatkan perkembangan lanjut. Kita nak terus saja bersama dengan Firdaus Azil. Firdaus, adakah pertembungan enam penjuru di kerusi Lakin ini yang disifatkan sebagai marginal ini sudah pun dijangka sejak awal? Okey, baik, terima kasih Hakim. Seperti yang Hakim maklumkan, untuk kerusi N44 Dun Lakin ini menyaksikan 6 penjuru yang mana ia disertai oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Parti Keadilan Rakyat, Parti Pejuang Tanah Air dan juga kalau tak salah saya juga ada juga seorang yang berbahasa dan juga Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA. Seperti yang disebutkan sebelum ini, kita menjangkakan setidak-tidaknya setiap kerusi daripada keseluruhan 56 kerusi ini tidak akan ada lagi pertandingan satu lawan satu ataupun antara dua penjuru, kerana setidak-tidaknya 3 penjuru, kerana kita sudah tahu parti-parti yang dominan ialah 3 parti ini, tetapi memandangkan kehadiran parti-parti lain seperti Ikatan Demokratik Malaysia, MUDA, Parti Warisan dan juga Parti Bangsa Malaysia dan sebagainya, maka kita sudah menyatakan setidak-tidaknya 3 ataupun 4. Tetapi untuk di Dun Lakin saja, ini antara kerusi yang menjadi tumpuan, kerana sebelum ini difahamkan dari segi, kalau boleh saya bercakap mengenai dari segi perjanjian di dalam antara komponen Pakatan Harapan serta ada perjanjian dengan Parti MUDA, maka sepatutnya kerusi ini adalah untuk PKR, tetapi apabila setiausaha ataupun Presiden MUDA Syed Saddiq Said Abdul Rahman mengumumkan akan meletakkan calon, maka ini sedikit sebanyak telah menimbulkan konflik di antara, sudahlah sebelum ini pun kita sudah tahu ada konflik antara dua parti ini, tetapi hari ini mengesahkan akan ada pertembungan. Walau bagaimanapun, ketika selesai pengumuman calon itu, saya sempat menemui ataupun saya sempat berjumpa dengan calon MUDA untuk Dun Lakin iaitu Rasid Abu Bakar, yang mana saya bertanyakan adakah ini mungkin akan mengganggu rentak ataupun prestasi MUDA di 7 kerusi termasuk Dun Lakin, tapi beliau mengatakan lebih kurang macam janganlah ditumpukan sangat konflik antara parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA ini dengan keadilan, kerana yang penting ialah semua mereka adalah pembangkang dan pembangkang harus bekerjasama. Walau bagaimanapun, jawapan itu masih belum ada penjelasan yang agak jelas, dan bagaimanakah keadaan ini akan memberi impak keseluruhan antara jentera ataupun antara kempen pilihan raya di antara parti-parti pembangkang ini, Hakim. Ya, Firdaus, kalau kita nak saksikan setakat ini tidak ada lagi dari 56 kerusi Dun ini yang menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Minimum sekurang-kurangnya ada 3 penjuru. Tapi adakah kita boleh menantikan ataupun butiran penuh di berapa banyak kerusi Dun yang menyaksikan pertembungan lebih daripada 3 penjuru ini? Adakah kita akan mendapatkan maklumat ataupun sidang media penuh daripada SPR? Okey, Hakim, sebab itulah saya turun ke pusat convention ataupun di Pesada ini, dibarukan kerana difahamkan di belakang saya inilah apabila masa saja pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya itu Datuk Abdul Ghani Saleh akan memberikan sidang media, yang mana di situ kita jangkakan penerangan yang lebih terperinci, antaranya ialah berapa banyak penjuru, sekurang-kurangnya 3 penjuru, berapa banyak kerusi, ataupun 4 penjuru, 5 penjuru, ada juga yang setinggi 7 penjuru juga sudah berlaku, tetapi itu semua boleh kita dapatkan pengesahan. Dan selain itu juga kita jangkakan mengenai SOP, kerana hari ini berkuat kuasanya SOP KKM khusus untuk pilihan raya negeri ataupun SOP daripada SPR sendiri hari ini baru berkuat kuasa, maka hari ini juga kita akan melihat ataupun kita akan mendengar penerangan secara terperinci tentang bagaimanakah sebagai contoh kempen-kempen yang akan dijalankan, bagaimana pula tentang nasib pengundi postal votes yang berada di Singapura dan beberapa negara lain, apakah mereka dan sebagainya. Ya, Firdaus menyebut mengenai SOP, prosedur operasi standard ini kerana ada laporan daripada rakan-rakan media yang menyatakan bahawa tidak semua orang tidak terlepas daripada SOP ini. Sehingga ada wartawan juga yang dilaporkan di compound. Mungkin Firdaus ada butiran yang boleh dikongsikan mengenai penguatkuasaan SOP dan bagaimana SOP itu tidak mengira darjat ataupun siapa mereka. Baik, kita dapat melihat apabila sebagai contoh, walaupun mungkin kali ini sewaktu di pusat penamaan calon tidak ada penyokong yang dibenarkan, tetapi bagaimanapun petugas media seperti kita semua sedia maklum mungkin akan melakukan kerja-kerja sewaktu mengambil gambar dan sebagainya, ataupun ingin mendapatkan kenyataan ataupun penerangan daripada calon-calon yang bertanding, mungkin kita akan pergi ke sana. Tetapi malangnya di kawasan yang saya pergi tadi, di kawasan Dewan Undangan Negeri Lakin, salah seorang rakan kita daripada Sinchu
Daily telah dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atas alasan atas dakwaan gagal untuk mematuhi penjarakan sosial, dan seorang lagi rakan kita juga telah dikenakan amaran. Tetapi itu membuatkan kita macam memang daripada awal media lebih berhati-hati, malangnya nasib dia tak baik, akhirnya terkena juga. Walau bagaimanapun kompaun itu telah dikenakan, tetapi kita percaya rakan kita itu akan membuat rayuan untuk di pusat di Pejabat Kesihatan daerah nanti.